surah Taubat ia tidak serupa macam surah lain. Ini tak ada bismillah. 113 surah ada bismillah belaka. Kecuali surah Taubat tidak ada bismillah. Boleh jadi oleh kerana surah Anfal dengan surah Taubat ni makna yang ada dalam ni hampir-hampir sama, maka mereka letak dekat-dekat. Di segi turun, surah Anfal mula-mula hijrah di Madinah. Selepas pada perang Badar, surah Anfal turun. Surah Taubat tahun 19 hijrah. Surah terakhir turun. Surah yang ke-114 turun. Begitu sekali jarak. Tapi oleh kerana makna dalam surah ni hampir-hampir sama, seolah-olah macam satu surah. Seolah macam satu surah. Lalu digabungkan duduk dekat-dekat. Tapi nak berbeza kata surah lain, jangan membawa bismillah. Itu salah satu pendapat. Nak membezakan surah lain, jangan membawa bismillah. Yang kedua, surah Bara'ah, surah memberi tahu tentang perang. Surah yang memberitahu kepada manusia tentang perang. Mana putus hubungan perjanjian, saat sekarang ini tidak ada lagi perjanjian, bahkan yang ada hanya perang saja. Jadi sangat tidak sesuai apabila tajuk dia untuk perang dengan sebut bismillah. Sebab bismillah keamanan. Bismillah lafaz dia tu memberi makna keamanan, aman daripada peperangan. Sedangkan surah ni surah perang, jadi sangat-sangat tak bersesuaian dimulakan dengan bismillah. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Cuma surah ni kena tahu kisah dulu. Pertama, surah ni diturunkan untuk membatalkan segala perjanjian-perjanjian yang lama. Sebab selepas ini kalau ada lagi kafir, maka peperangan saja berlaku. Sebab Islam telah jadi kuat. Jadi kita telah tahu bahawasanya pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Surah ni turun, orang Mekah jadi orang Islam lakon. Sebab surah ni turun pada tahun akhir-akhir tahun 9 Hijrah. Akhir-akhir tahun 9 Hijrah, balik daripada perang Tabuk. Nah, balik pada perang Tabuk. Nabi ada bercadar nak buat haji sebenarnya pada tahun ni, pada tahun 9 Hijrah ni. Tapi oleh kerana keadaan yang mungkin ada di Mekah sana yang tidak sesuai, Nabi pergi. Sebab boleh jadi akan ada lagi orang akan tawaf telanjang. Akan ada lagi orang ramai, orang kafir yang tidak masuk Islam di kalangan orang luar-luar Mekah ni, yang akan bertawaf dengan kata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ini kalimah syirik dia panggil. Dalam kalimah ni kerajaan hanya milik Allah kecuali wakil-wakil Allah. Ya Allah izin, ya Allah Ta'ala izin, dan Allah memiliki wakil-wakil ini. Wakil Allah itu adalah makhluk Allah juga, tapi dia jadi wakil Allah. Hal ni tak apa. Itu kalimah hujung-hujung talbiyah. Jadi itu tu sekali akan ada lafaz talbiyah seperti ini. Jadi Nabi SAW bila dia seorang Nabi, tentu sekali dia tidak akan benarkan seorang pun mengeluarkan talbiyah seperti ini. Jadi kalau selama mana orang, selama itulah akan jadi masalah. Sedangkan dia mari buat haji, nah, pengumuman tidak tahu menahu lagi bagi orang luar tidak tahu pun. Oleh kerana itu Nabi buat keputusan tahun ini tidak pergi lagi, tahun ini bagi pada Sayyidina Abu Bakar pergi, wakil diri Nabi, dan bagi kat Sayyidina Ali pergi, wakil bangsa Arab. Dua perkara. Bagi umat Islam, Sayyidina Abu Bakar memang orang paling kanan sekali, Nabi hantar pergi. Tapi bagi orang Arab, dia tak kenal kanan kiri, kita tak kenal. Dia kenalnya kaum kerabat yang paling dekat dengan Nabi, hak tu dia akan wakil. Jadi kaum kerabat paling dekat dengan Nabi Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali dia pergi, Sayyidina Abu Bakar pergi. Sayyidina Abu Bakar sebagai rombongan haji, Sayyidina Ali sebagai orang yang dijadikan untuk memberitahu pengumuman kepada semua jemaah-jemaah haji yang luar-luar sana, yang bukan orang Arab Mekah. Sebab orang Arab Mekah Islam Mekah dah.
beritahu kepada mereka tentang tahun depan tidak boleh ada orang syirik mari buat haji. Ya ada langit labbaik Allah, hujung-hujung syirik tidak boleh. Haram, tidak boleh mari. Dan tidak dibenarkan lagi orang mari tawas ini dengan keadaan telanjang. Dan tidak cukup pakaian. Ini salah satu pengumuman yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali pada tahun 9 Hijrah. Maka pada tahun berikutnya barulah Nabi pergi buat haji. Haji perpisahan. Jadi untuk memberitahu kepada orang Mekah semasa haji tahun 9 Hijrah inilah, nah, dilantik 2 orang tadi sebagai ketua rombongan. Dan surah ini turun sebelum itu. Surah Taubat ni turun sebelum itu. Jadi orang-orang yang dikira putus hubungan perjanjian ni adalah orang-orang Arab bukan Mekah. Sebab orang Arab Mekah sudah masuk Islam belaka. Arab lain. Jadi Arab lain ni dia ada 2 kumpulan. Satu Arab lain yang ada perjanjian dengan waktu dia telah ditetapkan, iaitu 4 bulan. Mana habis 4 bulan, habis lalu. Ada sekumpulan. Sekumpulan lagi Arab yang buat perjanjian tapi tidak ada menetapkan bulan-bulan mana. Perjanjian biasa gitu. Jadi mana-mana Arab yang ada perjanjian biasa dengan Nabi untuk tidak perang, baca surah ni beritahu kepada mereka batal perjanjian. Baca surah ni beritahu kepada mereka dengan surah ini segala perjanjian-perjanjian batal belaka. Kecuali perjanjian dalam masa 4 bulan ke bawah. Jadi beritahu kepada mereka mana-mana orang yang ada perjanjian dengan umat Islam di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dibenarkan berada dan nak pergi ke mana dalam masa 4 bulan. Kalau sekiranya selepas ada 4 bulan ni jumpa balik, bunuh. Alright. Dan mana perjanjian-perjanjian lama-lama batal belaka. Hak bawah ada 4 bulan sehingga tempoh tu. Bawah pada 4 bulan sehingga tempoh tu. Lebih pada 4 bulan batal segala perjanjian. Dibacakan surah ni, dia turun daripada awal ayat sehingga kepada ayat 13 sekaligus turun. Awal ayat hingga ayat 13 sekaligus turun. Dan hal ni dibaca. Dan surah ini juga satu surah yang dia turun sekaligus, tidak diselangi dengan surah-surah lain. Seperti mana kita baca sebelum ni surah Al-An'am, surah yang turun sekaligus. Semalam itu habis semua surah Al-An'am. Begitu juga surah Bara'ah, dia turun sekaligus dengan tidak dicelah dengan surah-surah lain. Tapi walaupun dia turun sekaligus, tapi dia tidak turun dalam masa yang sama sekaligus. Dia turun berasingan waktu. Turun sikit, tapi tanpa diselangi oleh surah-surah lain. Turun belaka, habis dia barulah ada surah lain. Ini mengikut kajian ulama tafsir tentang surah ini. Jadi oleh kerana itu tidak ada lagi dalam surah ni mengenai kafir musyrikin Mekah. Yang adanya mengenai kafir-kafir lain. Sebab kafir musyrikin Mekah sudah masuk Islam dan dia pun tak ada di Madinah belaka dengan Nabi. Mari pergi Tabuk ni semua sekali dengan Nabi belaka. Dan mereka semua mari buat haji. Jadi sebut kata kafir dalam surah ni orang luar lain pada Mekah. Itu saja kena jaga, takut berlaku kesilapan. Tapi dengan begitu pun ada juga dalam surah ni ayat-ayat yang memberitahu tentang PA perangai orang Mekah sebelum, untuk dijadikan sebagai kaedah-kaedah. Walaupun orang Mekah telah jadi orang Islam, tapi kaedah-kaedah tetap diguna pakai mengikut syariat-syariat yang Allah Ta'ala sabitkan mengenai kejadian-kejadian yang berlaku sebelum ini mengenai orang kafir Mekah. Lalu ni dia masuk Islam, tapi sejarah lama dia tetap ada dalam Quran. Dia menentang Nabi, dia tu, dia ni adalah kalau Quran. Cuma lalu ni dia masuk Islam. Hak menentang betul-betul masuk menjadi mati kafir yang tidak ramah. Perang Badar, perang tu, perang ni, dia mati biasa-biasa gitu. Majoriti orang Mekah yang sebenarnya asalnya menentang Nabi, semua telah jadi sahabat Nabi yang setia. Setia sungguh dia. Zaman orang lain murtad, mereka tidak murtad pun. Cuma lama masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia jadi orang paling kuat. Bara'atu minallahi wa rasulihi, pemutusan perjanjian daripada Allah dan Rasul. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, pemutusan perjanjian ni daripada Allah dan Rasul kepada semua orang-orang yang kamu telah berjanji dengan mereka di kalangan orang syirik.
di kalangan orang syirik selain pada orang Mekah lah. Oleh kerana itu wahai orang syirik pada Allah, ya luar sana, Arab luar sana, dalam tempoh bermula pemberitahuan ini, fasihu fil ardi 4 ashur, berjalanlah kamu ke mana kamu nak pergi dalam tempoh 4 bulan. Setelah pemberitahuan ini diberitahu, nak pergi ke mana pergilah, masih bebas lagi. Wa'lamu, dah kamu kena yakin, annakum ghairu mu'jizillah, bahawa kamu tidak sekali-kali boleh melemahkan Allah. Wa anna Allaha mukhzil kafirin, dan Allah akan menghinakan kekomando golongan kafir engkau dengan sebab syirik. Jadi suruh berjalan ni, jangan lari pada Allah, suruh berjalan, buat keputusan. Sebab kalau kami tangkap kamu selepas 4 bulan, kami akan bunuh. Dan kalau kamu dibunuh, kamu akan dihina oleh Allah SWT. Jadi fikir-fikirlah mana gitu. Wa adhanu minallahi wa rasulihi ila an-nasi yaumal hajjil akbar, suatu pengumuman daripada Allah dan Rasul kepada seluruh manusia pada hari Haji Akbar. Haji Akbar dalam ini haji yang berserta umrah. Haji sungguhlah, sebab haji asghar umrah saja. Ini nak membeza dengan umrah saja. Haji Akbar apa haji? Annallaha bari'un minal musyrikin, bahwasanya Allah Taala bebas, berlepas diri daripada semua orang syirik. Begitu juga Rasul bebas dan berlepas diri pada golongan syirik. Mana perjanjiannya tidak ada tarik pada taubat. Fa in tubtum, maka sekiranya kamu yang syirik itu bertaubat jadi beriman, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu dunia dan akhirat. Tapi ini takhwif ukhrawi. Wa in tawallaitum, dan sekiranya kamu masih berpaling daripada agama Islam, daripada menerima tauhid, fa'lamu, kamu hendaklah yakin, annakum ghairu mu'jizillah, bahawa kamu tidak boleh melemahkan Allah daripada hukum kamu. Wabashiri ini tafsir bagi fa'lam. Wabashiri ini tafsir bagi fa'lam. Wabashiril ladina kafaru, berilah gembira kepada orang kafir degil itu, bi'azabin alim, akan dapat azab yang sangat memedihkan. Illa alladhina ahadtu minal musyrikina, kecuali golongan kafir syirik yang kamu berjanji ada tempoh. Golongan kafir syirik yang kamu berjanji dengan mereka ada tempoh, maka tempoh itu saja, hingga tempoh itu saja. Yang tidak ada tempoh, semua sekali diberitahu lebih awal. Jadi kecuali orang-orang kafir yang kamu berjanji dengan mereka yang sudah ada tempoh, summa lam yanqusukum syai'an, kemudian kafir itu tidak mengurangi sedikit pun dalam perjanjian itu dengan mencabulinya. Walam yudhahiru alaikum ahadan, dan tidak memberi bantuan untuk mengalahkan kamu, untuk menyerang kamu dengan mana-mana kafir lain. Jika golongan-golongan kafir syirik yang berjanji yang jaga semua syarat ini, fa'timu ilaihim ahdahum, maka teruskanlah tempoh perjanjian dengan mereka hingga kepada perjanjian yang telah ditetapkan tarikh, ila muddatihim, hingga kepada tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian. Mana jika ada tempoh tu saja. Hak tak ada tempoh, memang sekat 4 bulan. Hak ada tempoh, mengikut tempoh masing-masing. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah suka kepada golongan yang jaga syariat. Fa idzan salakal ashhurul hurum, maka apabila telah berlalu tempoh 4 bulan itu, yang dekat Asyurul Hurum ni bermula daripada Syawal hingga ke Muharram. Apabila telah berlalu bulan-bulan haram, maknanya setelah pengumuman ini dibuat daripada Syawal hingga Muharram, ada lagi mana-mana kafir, faqtulul musyrikina, maka adalah kamu semua bunuh golongan kafir syirik. Haitsu wajadtumuh, di mana saja kamu berada, di mana saja kamu dapati mereka berada. Wa khuzuhum, tangkap mereka, tawal. Wahsuruhum, kepung mereka jika mereka berada di mana dalam kubu. Wa qu'udu lahum, dan intip mereka kullama sadin, di tempat-tempat pengintipan. Kalau sekiranya ada di tengah-tengah mana-mana tempat-tempat di jalan-jalan, makna jangan bagi muka, jangan bagi peluang. Di kampung kepung, di jalan tangkap. Fa in tabu, maka sekiranya mereka bertaubat, jadi orang Islam, wa qamus salata wa atau zakah, hingga mereka zahirkan, mereka menunaikan solat
dan menunaikan zakat. Faqallu sabilahum, berilah kebebasan kepada mereka, sebab dia telah jadi orang Islam. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Apabila negara Islam telah menjadi luar, orang kafir mula memeluk Islam. Sebab biasanya apabila telah turun ayat-ayat seperti ini, berduyur-duyur masuk Islam. Hak masuk Islam dah tu memang makin kuat lah. Lepas tu berduyur-duyur. Cuma ada ada orang kafir lain yang masih lagi meragui ataupun tidak jelas tentang agama Islam. Sebab soal tukar agama ni soal masing-masing. Jadi mereka nak tahu dengan detail tentang agama Islam. Setelah tahu, belajar betul-betul, nak masuk Islam, untuk mereka ini dibenarkan masuk negara Islam, tidak boleh bunuh. Untuk mereka yang minta visa untuk masuk ke dalam negara Islam untuk melihat Islam. Tapi dalam Quran ini bukan untuk melihat sini, untuk dengar ayat Quran yang menceritakan tentang Islam secara jelas, bukan daripada mulut orang tu orang ni, tidak, bahkan daripada Quran sendiri. Jadi wa in ahadu minal musyrikina, dan jika sekiranya ada mana-mana orang dalam masa peperangan ni berlaku di kalangan orang syirik, istajaraka, minta perlindungan visa daripada kamu untuk masuk, fa'ajirhu, maka kamu kena bagi perlindungan, bagi visa pada dia. Tujuan apa? Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia boleh dengar sendiri kalam Allah di dalam kota Madinah. Dia boleh tengok sendiri cara penghayatan kalam Allah dalam masyarakat Madinah. Tujuan tu tak apa, boleh visa. Semua kemudian setelah dia dengar puas hati semua sekali, ablighuhu ma'manah, hatta balik dia kepada tempat aman dia, aman daripada kita tangkap. Kemudian dia buat keputusan dia, bebas. Zalika, ya demikian kebenaran visa ni, bi annahum qaumun la ya'lamun, dengan sebab mereka kaum yang tidak mengetahui secara dekat agama Islam. Jadi untuk mari dengar Quran, mari tengok sendiri penghayatan Al-Quran di kota Madinah, boleh bagi masuk. Lepas tu hakka sepadan. Lepas tu jumpa lagi, kalau tidak masuk Islam, sudah, anda kena mana gitu. Kenapa ke pembatalan perjanjian? Ini sebab orang kafir dia tidak ada ketakutan dia kepada Allah. Tak ada ketakutan kepada Allah, tak ada sifat takut pada Allah. Jadi dia dengan mudah saja batalkan begitu saja perjanjian-perjanjian. Tidak seperti kita umat Islam. Umat Islam dia ada takut pada Allah. Dengan sebab ketakutan seseorang kepada Allah Ta'ala lah, dia jaga undang-undang perjanjian. Mereka tidak. Kaifa yakunu lil musyrikin ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih. Bagaimana boleh ada perjanjian kepada orang syirik pada Allah, dan bagaimana boleh ada perjanjian kepada golongan syirik di sisi Allah dan sisi Rasul, kecuali illal ladzina ahadtum 'indal masjidil haram, kecuali mereka yang sudah ada perjanjian dengan kamu di Masjid Haram, golongan-golongan tertentu seperti Bani Kinanah, dia berjanji nak duduk alik Nabi, itu lain. Maka famastaqamu lakum fastaqimu lahu, selama mana mereka boleh jaga perjanjian, maka hendaklah kamu jaga perjanjian terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Taala suka kepada golongan yang bertakwa. Kaifa wa yadhharu alaikum, bagaimana ada perjanjian kepada mereka, sedangkan wa yadhharu alaikum, sekiranya mereka berpeluang menyerang kamu, la yaqumu fikum illa wala dhimmah, mereka tidak akan memelihara lagi hubungan sahabat dan hubungan kekeluargaan. Yurdunakum bi afwahihim, mereka mempersetujui kamu dengan mulut saja. Wa ta'ba qulubuhum, hati mereka enggan. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka melakukan amalan-amalan yang menderhakai dan menzalimi kamu. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila, mereka sanggup tukar ayat-ayat Allah dengan habuan dunia yang sedikit. Fasaddu an sabilihi, lalu mereka menghalang manusia-manusia lain kepada masuk Islam. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka itu adalah golongan yang sangat buruk dan sangat jahat amal-amal mereka. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah, mereka tidak memelihara pun pada mana-mana orang mukmin illa wala dhimmah, perhubungan keluarga, perhubungan kerjasama. Walaupun sudah ada perjanjian kerjasama, mereka tidak akan memelihara. Bahkan mereka apabila ada peluang, mereka akan putuskan perjanjian dan lawan umat Islam. Wa ulaika humul mu'tadun, mereka inilah golongan yang melampaui batas di segi perjanjian.
Tapi fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah, maka sekiranya mereka bertaubat daripada syirik, menjadi umat Islam dan mendirikan solat dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, jadilah mereka itu saudara kamu dalam agama, adik-beradik kamu dalam agama. Mana bebaslah mereka daripada bahaya-bahaya dalam keadaan syirik. Wa nufassilul ayat liqaumin ya'lamun, kami memberi penjelasan hukum-hukum bagi kaum yang ingin mengetahui. Wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim, dan sekiranya mereka belok dalam perjanjian mereka setelah mereka buat perjanjian, wa ta'anu fi dinikum, lalu mereka mencela agama Islam kamu. Dulu perjanjian duduk ahli awal Islam, lepas tu dia batal perjanjian, dia mencela agama Islam, kata Islam tidak betul, maknanya tauhid tidak betul. Faqatilu, maka hendaklah kamu perangi a'immatal kufri, ketua-ketua kufur ini. Sebab ketua-ketua kufur lah yang menghasut rakyat jelata jadi kufur. Faqatilu a'immatal kufri, hendaklah kamu perangi ketua-ketua kufur. Innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka ini golongan yang tidak boleh dipegang perjanjian. La'allahum yantahun, mudah-mudahan mereka berhenti daripada amalan-amalan celah mereka dan kufur mereka. Tarik pada jihad. Ala tuqatiluna qauman, kenapa kamu semua tidak ingin berperang dengan satu kaum nakathu aymanahum, yang telah mencabuli perjanjian mereka itu, wahamu bi ikhrajir rasul, dan mereka berkeinginan untuk menghalau keluar rasul daripada Madinah. Wahum bada'ukum awal marah, mereka lah yang telah memulakan peperangan, mereka lah yang memulakan peperangan dengan kamu. Atakhshawna, adakah kamu semua takut pada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshaw, Allah sebenarnya yang lebih berhak ditakuti pada kamu. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Di sini Allah Ta'ala beritahu kelebihan berperang. Qatiluhu, perangilah mereka. Nasaya yu'adzibhumullahu bi'aidikum, Allah akan seksa mereka dengan guna tangan kamu, dengan perantaraan tangan kamu Allah seksa mereka. Wa yukhzihim, Allah Ta'ala hina mereka. Wa yansurkum alaihim, Allah Ta'ala akan bagi bantuan dan pertolongan kepada kamu mengalahkan mereka. 3. Yang keempat, wa yashfi sudur qaumi mu'minin, Allah Ta'ala akan merawati, menyejukkan hati-hati orang mukmin yang sekian lama memendamkan perasaan marah di atas tindak tanduk orang kafir yang kurang ajar. Dan wa yudhib ghaidha qulubihim, dan Allah Ta'ala akan menghilangkan panah hati mereka terhadap orang beriman. Jadi dengan sebab mati itu habis panah hati. Wa yatubullahu ala man yasha, dan dengan cara perang ini Allah Ta'ala boleh menerima taubat. Dengan cara ini ramai di antara mereka akan masuk Islam. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah Ta'ala akan memberi taufik memberi Islam kepada siapa-siapa yang dia kenaki. Wallahu alimun hakim, Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijak sana. Ayat ke-16 ni Zajrun. Am hasibtum an tutraku, apakah kamu menyangka kamu dibiarkan begitu saja dengan tidak ada apa-apa usaha dan perjuangan dalam hidup dunia ini? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedangkan belum nyata lagi di sisi Allah kamu semua ini golongan yang betul-betul berjihad di kalangan kamu. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyah, belum nyata lagi bagi Allah mereka itu betul-betul tidak akan mengambil selain pada Allah, selain pada Rasul, selain pada mukmin teman rapat. Maka dengan ada peperangan barulah tahu siapa teman rapat. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah, tidak layak pun bagi golongan syirik memakmurkan masjid Allah. Tidak layak pun golongan musyrik memakmurkan masjid Allah. Di sini asalnya kepada orang Mekah, asalnya kepada orang Mekah lah. Tapi apabila orang Mekah semua sekali masuk Islam, mana-mana syirik lain tidak layak lagi mari ke Mekah untuk buat haji. Tak, syirik lain, mana orang bukan Mekah ni tidak layak lagi mereka mari ke Mekah untuk buat haji. Sebab masjid Allah ini untuk orang yang mentauhidkan Allah. Jadi tidak patut bagi orang syirik kepada Allah Ta'ala mengimarahkan masjid Allah, masjid haram ini khasnya untuk datang buat haji. Syahidina ala anfusihim al-kufri, sedangkan mereka mengaku mereka syirik pada Allah. Mana mereka mengaku mereka buat amalan syirik, mereka talbiyah lafaz syirik.
ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah golongan yang digugurkan amal-amal baik. Amalan baik di sini, amalan buat baik pada diri bapa, bantu, tolong, derma sebagainya. Wa fin narihum khalidun, dalam neraka lah mereka akan berada dengan kekal. Siapa ahli masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya mereka yang boleh makmur masjid, iaitu mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Mana rukun iman? Wa aqamas salah, lebih-lebih lagi mereka mendirikan solat, wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Dan walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut sesiapa pun melainkan Allah jua. Fa asa ula an yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka bersifat seperti tadi, golongan-golongan yang terpimpin. Satu kali apabila orang lewat masuk Islam ni, seperti Abbas dan sebagainya, dicela oleh orang yang sudah lama masuk Islam. Dalam riwayat, kamu ni lama, teorik saja. Mana Islam lama masuk, kita duduk Madinah banyak mana pahala boleh buat. Kamu duduk Mekah saja free gitu, mujur tidak mati mujur. Mana golongan-golongan sahabat-sahabat dia ni kata sama-sama dia ya, hak lama-lama masuk Islam, kata pada masuk Islam, dia kan dia sahabat apa dulu. Jadi kamu duduk apa lah Mekah lama gitu mah, kau tak ciri sangat baru masuk Islam. Jadi kadang-kadang dia main naik angin. Apa mana naik angin? Oh Mekah. Dia kata kamu ingat ke saja Mekah. Mana-mana jemaah haji mari aku je jamu makan bagi air semua sekali. Bukan tu saja. Sungguh ada dalam tafsir, dan inilah sebenarnya maksud. Bermakna dia ingatnya apa-apa yang dia diberi taufik buat tu makbul oleh Allah Taala. Sedangkan segala perbuatan dia tak Allah luluskan buat, tapi Allah tak terima pun kerana syirik pada Allah Taala. Duduk tolong jemaah haji, duduk bagi jamu pada jemaah haji, bagi minum jemaah haji, sedia kain zambilan semua sekali. Mereka buat ni habis-habisan, bergadai dia duit untuk bagi pada orang jemaah haji, tapi semua tidak akan diberi apa balasan kerana dia berada dalam keadaan syirik. Ini Allah nak betul balik. Jadi aja'altum siqayatal haji, apakah kamu menjadikan memberi minum air kepada jemaah haji yang datang dari luar, wa imaratal masjidil haram, jaga masjid haram, kebersihannya sebagainya, sama kaman amana billahi wal yawmil akhir, sama dengan orang yang duduk Madinah ni yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, wajahada fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah di Madinah ni. Mana sama? La yastawuna indallah, mereka tidak sama pun. Sebab sana syirik, sini iman. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak akan bagi pimpinan hidayah kepada kaum zalim besar. Mana segala amalan-amalan kamu sana jadi habu gitu ya. Alladzina amanu, sini Allah Ta'ala beritahu tafsir, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang-orang yang beriman sungguh-sungguh dan sanggup berhijrah dan bersusah payah dan berjuang di jalan Allah Ta'ala dengan harta mereka sendiri, dengan diri mereka. A'zamu darajatan indallah, memang lebih tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah golongan yang bersifat seperti tadi, yang betul-betul capai kejayaan dunia akhirat. Yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwani. Apa makna faizun ni? Capai apa? Yani Tuhan mereka memberi berita gembira pada mereka dengan dapat rahmat yang istimewa daripada Allah, dan dapat ridwan, keredaan daripada Allah. Ini dua-dua ni dia panggil nikmat rohani. Nikmat jasmani wa jannati, Allah Ta'ala bagi pada mereka berita gembira, dapat kebun-kebun syurga. Lahum fiha na'imun muqim, bagi mereka itu dalam syurga nanti nikmat yang berkekalan. Khalidina fiha abada, berkekalan mereka itu dalamnya buat selama-lama apabila masuk. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya Allah Ta'ala di sisinya pahala yang sangat besar. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua, amin. Jadi apabila golongan-golongan syirik ini, walaupun dia daripada kaum kerabat, tidak boleh disamakan. Akidah dan kepercayaan tidak boleh sama. Mana dia syirik, dia tidak akan sah amalan apa pun. Yang kedua, pertalian zahir pun tidak boleh sama. Pertalian zahir pun tidak boleh sama. Akidah kita terhadap mereka pun tidak boleh sama. Maknanya mereka syirik, maka amalan mereka semua pun tidak sah berbanding kita.
Yang kedua, pertalian zahir pun tidak boleh buat hamba. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum. Wahai orang telah beriman, jangan kamu ambil, yakni jangan kamu jadikan ayah kamu sendiri, wa ikhwanakum, adik-adik kamu sendiri, awliya'a, teman rapat, teman mesra. Sekiranya ini istahabbul kufra 'alal iman. Sekiranya ayah dan adik-beradik kamu lebih suka kufur daripada iman, lebih suka syirik daripada tauhid. Wa man yatawallahu minkum, siapa-siapa dari kalangan kamu berbaik juga dengan mereka, faulaika humuz zalimun, mereka itu juga dikira zalim. Mereka itulah golongan yang betul-betul zalim. Takhwif duniawi ayat 24. Qul in kana aba'ukum, beritahu pada mereka sekiranya ayah kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, adik-beradik kamu, wa azwajukum, isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kamu benar-benar cari, wa tijaratul la takhshawna kasada, perniagaan yang kamu takut rugi, wa masakinu tardanaha, dan tempat tinggal kamu yang sangat kamu cintai. Kesemua ini 8 perkara, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, sekiranya 4 perkara ini lebih kamu kasih, lebih pada Allah, lebih pada Rasul, lebih pada berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, maka kamu semua tunggulah, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah Ta'ala akan hukum kamu dengan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi pembina hidayah pada kaum yang fasik. Ini tafsir duniawi. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah, sesungguhnya Allah telah membantu kamu di berbagai-bagai tempat dalam peperangan. Banyak sekali tempat dalam peperangan. Cuma wa yauma Hunain, pada hari perang Hunain. Perang Hunain ini setelah jatuhnya Mekah di tangan Islam, Mekah dan Madinah telah jadi negara Islam. Ada sikit pinggir itu yang Hunain dipanggil, dekat dengan Mekah. Segala pendekar-pendekar Mekah ni masuk Islam Mekah, campur dengan pendekar-pendekar Madinah. 2 kumpulan pahlawan, 12,000 pergi kawasan Hunain, yang ada 4,000 saja. Apa lagi, sebahagian kecil pada mereka rasa dalam hati, kita ramai, kita menang. Yang mana perasaan ni biasa tak ada pun, Allah adakan dalam ayat ni sebagai ujian. Apabila mereka rasa mereka ramai dengan sebab tu mereka akan dapat kemenangan, Allah tukar. Ya 4,000 ni mengalahkan ya 12,000. Orang kafir 4,000 saja mengalahkan orang Islam 12,000. Masa tu sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar semua ada. Nabi sendiri pun ada perang Hunain. Dan lari lah tak buka. Apabila puak-puak kafir tidak takut pada orang Islam, dia kira dia mati ke? Jadi bandidan mati. Dia tak takut mari. Dia lepaskan anak panah tu, terabur mari atas kepala orang Islam, lari lah tak buka orang Islam. Dia dulu benar-benar dulu, di antaranya Allah campur roh, dia panggil. Allah campur takut daripada tu orang kafir. Seperti kita dah beritahu sama, orang takut pada hatu lalu atas kubur petang hari. Besar-besar apa dia mari takut, bunyi kucing pun dia akan lari. Semua. Sebab hati dia asal. Dan dia tak takut. Tak takut. Jadi Allah tidak campur roh, tidak campur dalam hati orang kafir Hunain ni kegurunan pada orang Islam. Dia rasa dia nak lawan. Jadi orang Islam lah bukan lagi. Sebab skala-skala biasa-biasa Allah Ta'ala campur roh, gerung dan takut pada orang Islam. Tak gementar. Jadi itu sudah separuh kekejayaan. Di sini Allah beritahu, wa yauma Hunain, pada hari perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika ramai kamu mempengaruhi hati kamu. Makhluk mempengaruhi hati seorang hamba Allah, ya sepatut Allah Ta'ala. Sebab biasa gitulah, biasa gitu. Falam tughni ankum syai'a, maka tidak boleh memberi bantuan kepada kamu sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, bumi yang luas menjadi sempit pada kamu. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kamu berpaling lari ke belakang. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin, kemudian Allah menurunkan sakinah, bantuan rohani ke dalam hati Rasulnya, ke dalam hati para mukmin yang lain. Dan golongan ini yang tidak lari inilah dengan yakin dan juga dengan tawajuh yang penuh pada Allah Ta'ala telah membuat serangan balas.
Wa anzala junudan lam taraha, lalu Allah Taala turunkan bantuan malaikat daripada langit seperti biasa, ya kamu tidak melihatnya. Wa adzabal ladzina kafaru, lalu Allah mengazabkan daripada peperangan kali kedua ini orang kafir Hunain. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, begitulah balasan bagi orang kafir degil, iaitu mereka kalah dalam peperangan. Dalam hadis Nabi SAW tengok apabila lari bertimparan, Nabi kata, wahai Abbas, kamu seorang kuat nyaring, beritahu kepada semua umat Islam, ana nabiyyul la kadhib, ana ibnul Abdul Muttalib, aku nabi yang tidak bohong, aku anak cucu Abdul Muttalib. Supaya orang Arab semua tahu, ini nabi, nabi sebenar, nabi anak cucu Abdul Muttalib. Duduk ada lagi, kenapa lagi? Bila seorang Abbas ni telah didengari, maka umat-umat Islam yang terkejut tu datang balik. Maka dengan datang takut dan takwa pada Allah, Allah tukar hati orang kafir jadi takut. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika, kemudian Allah Taala menerima taubat selepas pada kejadian demikian. Ala man yasha, wala siapa-siapa yang dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Taala Maha Mengampuni lagi Maha Pengasih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang telah beriman, innamal musyrikuuna najasun, sesungguhnya mereka yang memiliki akidah syirik adalah najis. Najis ini najis rohani. Fala yaqrabul masjidal haram, jangan mereka itu hampir masjid haram. Yani tanah haram semua sekali. Ba'da amihim hadha, selepas tahun ini, mana-mana golongan syirik tidak dibenarkan masuk tanah haram. Tapi selain masjid haram, mengikut orang Islam di kawasan itulah. Nak masuk masjid kita ni, nak masuk apa? Masuk baik lapu letik, okey lah, apa? Masuk nak dengar tazkirah, boleh masuk. Maknanya masjid selain masjid haram, datang selain daripada tanah haram, mengikut budi bicara orang Islam situ. Ada kebaikan, boleh nak masuk. Tak ada kebaikan, jangan bagi masuk. Lepas tu dia cemah celating, dalam zahir tak betul lah, tidak apa. Tidak apa, untuk masjid-masjid lain. Ayat ni untuk masjid haram. Mereka adalah najis rohani, mereka adalah najis, maka jangan membenarkan mereka itu masuk masjid selepas pada tahun ini. Dan yang dikehendaki masjid ini adalah tanah haram. Oleh kerana di sana, di negeri Saudi, dia ada sempadan-sempadan. Dia tulis ni non-Muslim, ini jalan untuk orang bukan Islam, ini jalan orang Islam. Tebih masuk juga mengigat lah, mana gitu. Apabila putus hubungan dengan orang kafir, kawasan-kawasan tanah haram ni tidak boleh orang kafir mari. Pahnu yang menaikkan macam mana pula? Kita Mekah Madinah hanya mana saja ada. Allah beritahu, wa in khiftum ma'ilatan, sekiranya kamu bimbang kemiskinan dengan sebab perdagangan, dengan sebab perhubungan dengan kafir tidak boleh lagi, fasawfa yughnikumullahu min fadli, Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu kaya dengan kurniaan dia, bukan daripada rezeki orang kafir. Insya apabila dia kena. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oleh kerana itu, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ini maksud dari surah dakwah surah ayat 9. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, hendaklah kamu memerangi orang-orang yang masih lagi tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. So, yang kedua, wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu, tidak boleh menerima apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Dan wala yadinuna dinal haq, tidak boleh mengikuti syariat Islam yang benar. Yadinu mana betul tidak boleh mengikuti syariat Islam yang benar, iaitu minal ladzina utul kitab, daripada kalangan ahlu kitab. Kena perangi mereka. Sehingga bila? Hatta yu'tul jizyata, sehingga dia sanggup bayar cukai tahun ni. Syarat bayar cukainya ialah ayyadin, kena bagi sendiri dengan tangan mereka, tidak boleh kering-kering, tidak boleh. Masing-masing orang yang syirik ni kena bawa sendiri. Wa hum saghirun, hal keadaan mereka tunduk patuh mengikut syariat Islam. Undang-undang Islam bagi orang yang ahli zimmah ni, dia ada peraturan dia, kena ikutlah. Orang tidak beriman kepada ahli kitab, jadi satu tandangannya, dia ada kitab, dia tidak beriman. Ke mana? Dia ahli kitab, dia tidak beriman. Allah beritahu tidak berimannya ialah dengan sebab syirik, walaupun dia ada kitab.
Sini Allah Taala beritahu, walaupun dia ada kitab, hak ni ada kitab Taurat, hak ni ada kitab Injil, tapi dia tidak beriman disebut ada syirik, dia tidak beriman. Sebab syirik ini merupakan kufur. Salah satu ciri-ciri kekufuran. Jadi waqalatil yahud Uzairun ibn Allah. Dan berkata Yahudi Uzair anak Allah. Bermakna wakil Allah. Boleh disebut juga kalau ada butuh gapo-gapo. Waqalatin nasara al-masih ibn Allah. Berkata golongan Nasara, Masih juga anak Allah. Boleh sebut kat dia. Ini sebab kufur. Zalika qauluhum bi afwahim, ya demikian perkataan dengan lidah mereka sahaja. Tidak ada pun sebenar tu anak. Baik Nabi Isa, baik Uzair. Yudahiuna qaulal ladina kafaru, meniru mereka-mereka ini, Nasara Yahudi ini, golongan kafir Mekah dulu. Meniru alladina kafaru min qablu, golongan kafir Mekah dahulu. Sebab kafir Mekah dahulu kata mereka anak tina Allah. Dia pun kata anak tina juga, anak juga pada Allah Taala. Qatalahumullah, semoga Allah laknat mereka. Anna yufaku, bagaimana mereka berpaling daripada kebenaran tauhid kepada syirik tentang Nabi dan Rasul. Jadi sini dapat laknat. Ittakhadhu ahbarum. Kufur kedua, kufur amalan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka telah menjadikan ulama mereka, ahli ibadat mereka, arbaba, Tuhan min dunillah, bukan Allah saja. Jadi ayat ni ditanya oleh orang Nasara apabila masuk Islam. Orang Nasara apabila masuk Islam, dia baca ayat ni. Dia kata Allah sebut mereka telah menjadikan ulama dan ahlullah, ahli ibadat sebagai Tuhan, bukan Allah saja. Mereka telah menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Jadi ulama-ulama ni kami tidak pernah sujud, kami tidak pernah puja. Nabi Isa tu adalah, Nabi Isa tu adalah, tapi ulama-ulama ni kami tidak pernah puja dan juga sujud. Nabi kata, tidakkah kamu menerima hukum yang dia sabit dengan cara dia, tidak daripada wahyu? Dia kata halal, kamu pun kata halal. Dia kata haram, kamu kata haram. Dekat wahyu tidak sabit pun. Tu ada. Ini dia telah menjadikan orang yang mensyariatkan agama. Manusia ni, sama ada dia siapa-siapa, dia mensyariatkan agama. Mensyariatkan agama adalah merupakan kekufuran. Sebab syariat agama ni Allah Ta'ala. Barulah mereka tu faham bahawasanya tu ada sungguh. Allah kata halal, ulama dia kata haram, umat dia pun ikut. Ulama dia kata haram, ulama dia memang kafir lah. Umat dia yang iakan kafir pun. Sedangkan dalam kitab mereka jelas-jelas halal. Contohnya, ini yang dimaksudkan oleh Nabi apabila Nabi beritahu kepada golongan-golongan ahli kitab yang masuk Islam setelah dibaca ayat ini. Sekarang lah ni pun supaya kah? Sebab Al-Quran ni bukan untuk siapa-siapa ni, untuk semua manusia. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ulama dan ahli ibadat Tuhan, bukan Allah saja. Dan Isa bin Maryam juga Tuhan. Sedangkan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan mereka tidak diarahkan daripada mana-mana kitab. Kitab mana sekalipun tidak diarahkan mereka supaya menyembah dan menyeru ilah wahid, ilah yang maha esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia. Subhanahu amma yusyriku, maha suci Allah daripada apa yang mereka i'tiqadkan dengan akidah syirik. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda mereka. Wa yaqballahu illa an yutimma nurahu. Allah enggan melainkan dia akan sempurnakan cahaya agamanya dengan dilahirkan Nabi. Walau karihal kafir, walaupun tidak disukai oleh golongan-golongan kafir engkau. Jadi alamat Allah nak zahirkan agama, itu Allah zahirkan ahli agama, sebab agama. Manakala penentang-penentang ni dia panggil asam garam. Apabila ada ahli agama, sebab agama, bermakna Allah nak zahirkan agama. Oleh kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Dialah Allah yang telah memilih rasulnya Muhammad sebagai rasul, bil huda dengan Al-Quran, wa dinil haqq dengan sunnah, cara penghayatan agama yang benar. Tujuannya liyudhhirahu 'ala dini kullihi, supaya Allah zahirkan akidah yang sambil pada Al-Quran
Dan agama yang dihayati oleh Nabi ini mengatasi semua agama-agama lain. Walau karihal musyrikun, sekalipun golongan-golongan syirik tidak menyukai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan.